Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK bersama Petronas melaksanakan inisiatif mengumpul minyak masak terpakai di stesen Petronas untuk dijadikan satu sumber bahan mentah utama bagi menghasilkan biobahan api penerbangan lestari (SAF). Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang melancarkan inisiatif berkenaan hari ini berkata, buat permulaan, pusat pengumpulan bagi program pengumpulan minyak masak terpakai itu dilaksanakan di stesen Petronas 1, Prison 9 di sini, stesen Petronas Subang Bestari dan stesen Petronas Kota Kemuning 1 Shah Alam. Ia kemudiannya diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat ke stesen-stesen Petronas yang terpilih, kata beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi ketika berucap melancarkan program berkenaan di sini. Beliau berkata, sisa minyak masak terpakai boleh dibawa dan dijual di stesen minyak terlibat dengan setiap penjualan dibuat dengan mata kredit yang dimasukkan menerusi aplikasi Settle dan boleh ditebus di mana-mana stesen Petronas atau kedai mesra. Inisiatif itu merupakan langkah proaktif Petronas sebagai persediaan memenuhi tuntutan skim pengurangan dan mengimbangi karbon bagi penerbangan antarabangsa yang dibangunkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO bagi tujuan mengurangkan jejak karbon dan memenuhi sasaran pertumbuhan neutral karbon bagi sektor penerbangan antarabangsa. Bermula tahun 2027, penggunaan SAF adalah mandatory bagi semua negara anggota ICAO. Fadilah berkata, inisiatif berkenaan juga bertujuan untuk menyahut aspirasi matlamat kelestarian dan memberi nilai tambah kepada rantaian bekalan industri sawit yang akan memberi impak positif kepada harga minyak sawit. Kerajaan komited membangunkan industri berkaitan kelapa sawit dalam usaha menambah baik kehidupan pengusaha dan pekebun kecil serta rakyat di negara ini, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata pengumpulan minyak masak terpakai juga mampu menjadi sumber pendapatan sampingan isi rumah. Jadikan amalan kita semula minyak masak terpakai sebagai salah satu langkah bijak dalam menguruskan sisa yang sebenarnya berupaya diproses semula menjadi produk baharu yang bernilai tinggi dan seterusnya membuka peluang kepada penjanaan pendapatan tambahan kepada isi rumah, katanya. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyampaikan bantuan kewangan berjumlah RM81,500 kepada 163 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM yang kurang berkemampuan sekaligus meringankan beban. Pengurusi PTPTN, Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, PTPTN komited memastikan tiada pelajar tercicir untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading tanpa dibebani masalah kewangan. Katanya, dalam usaha meningkatkan akses kepada masyarakat, PTPTN melakukan pelbagai program berimpak tinggi bagi membolehkan masyarakat mendapat bantuan sewajarnya. Setiap pelajar menerima bantuan RM500 secara one-off yang disalurkan ke akaun masing-masing. Jadikan sumbangan ini sebagai dorongan untuk berusaha bersungguh-sungguh mencapai keputusan cemerlang, seterusnya mendapat pekerjaan yang baik serta dapat mengubah nasib keluarga untuk menikmati hidup selesa di masa hadapan, katanya ketika merasmikan Majlis Penyampaian Bantuan KPT PTPTN prihatin Dewan Seminar A Pusat Convention Universiti Utara Malaysia UUM. Jelasnya, sehingga 31 Mei 2023, PTPTN telah membantu 3.8 juta pelajar dengan jumlah pinjaman yang dikeluarkan sebanyak 69.62 bilion. Jadi, beliau menyeru kepada pelajar untuk menunaikan kewajipan membayar balik pinjaman untuk kelangsungan pinjaman kepada generasi akan datang. Kerajaan memperkenalkan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN bagi tujuan pendidikan dengan menyediakan pelbagai keistimewaan seperti pelepasan taksiran cukai, perlindungan takaful, dividen kompetitif dan geran sempadan, ucapnya. Sementara itu, Naib Chancellor Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan berkata, sebagai sebuah universiti awam yang bertujuan untuk memajukan pendidikan pengurusan,
serta menjadi universiti pengurusan terkemuka, program yang dijalankan haruslah sejajar dengan misi universiti, iaitu mendidik pemimpin berperwatakan holistik untuk berbakti kepada komuniti global. Justeru, pelbagai langkah dan usaha yang mampan harus diperhebatkan agar pelajar, terutamanya yang kurang berkemampuan, dapat dibantu dalam aspek pembelajaran mahupun sara hidup di IPT. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada PT-PTN di atas bantuan ini yang bukan sahaja meringankan beban kewangan, malah membuktikan keprihatinan KPT dan PT-PTN untuk memberi sokongan moral kepada pelajar bagi meningkatkan motivasi dalam meneruskan pelajaran sehingga tamat pengajian. Inapan siswa Inasis Maybank UUM menjuarai kejohanan bola sepak Piala Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM. Naib Chancellor Profesor Dr. Fuad Sa'dan menyampaikan piala pusingan dan hadiah kepada pasukan Inasis Maybank UUM yang berjaya menumpaskan Inasis TM di Stadium Kompleks Sukan Universiti ini. Dalam pertandingan bola sepak akhir ini, tendangan penalti terpaksa dibuat selepas pasukan Maybank UUM dan Inasis TM masing-masing seri satu sama dalam kejohanan ini. Akhirnya, Inasis Maybank UUM dinobatkan sebagai juara dengan keputusan 4-2 mengalahkan Inasis TM UUM. Kejohanan yang berlangsung mulai 1 Jun 2023 hingga 15 Julai 2023 yang dianjurkan oleh Pusat Sukan UUM turut menyaksikan pertandingan bola jaring dan bowling. Pemenang bola jaring Johan dimenangi oleh Inasis MAS, naib Johan Inasis YAB dan tempat ketiga Inasis TMB. Bagi sukan tamping bowling lelaki berpasukan pula, Johan ialah Inasis YAB, naib Johan Inasis MISC dan ketiga Inasis TNB. Manakala kategori tamping bowling perempuan, Johan ialah Inasis TNB, naib Johan YAB dan ketiga Inasis Bank Muamalat. Turut hadir Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed, Pengarah Pusat Sukan UUM Dr. Nasiruddin Harun, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Muhammad Izzuan Faiz Abdul Rahman, pegawai-pegawai universiti dan mahasiswa UUM. Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah akan mempersiapkan lebih 5,000 pelajarnya untuk melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD di Malaysia melalui bantuan Universiti Utara Malaysia UUM. UUM yang diwakili Naib Chancellornya Profesor Dr. Muhammad Fuad Sa'dan menandatangani surat hasrat LOI dengan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang diwakili Ketua Majlisnya, Profesor Dr. Bambang Setiaji. Calon yang dihantar ke UUM akan memulakan sesi pengajian mereka pada September atau Oktober ini bagi tempoh 5 tahun, kata Dr. Muhammad Fuad. Calon PhD berkenaan adalah sebahagian daripada pensyarah dan staf Muhammadiyah dari seluruh Indonesia yang akan melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang termasuk pengurusan, perniagaan dan kejuruteraan. Secara keseluruhannya, lebih 5,000 pelajar dari Muhammadiyah Indonesia dan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM di Perlis akan melanjutkan pengajian di peringkat PhD di Malaysia termasuk ke beberapa universiti awam lain di negara ini. Dr. Muhammad Fuad berkata, sekurang-kurangnya 1,000 graduan PhD boleh dilahirkan apabila mereka menyambung pengajian ke UUM. Sebelum ini, Naib Chancellor UMAM, Profesor Madya IR Dr. Waliyo Adi Siswanto telah mengadakan pertemuan dengan Naib Chancellor UUM bagi mempercepatkan proses dan hasrat untuk melahirkan 5,000 graduan PhD. Saya Halash. Saya Firdaus Amran. Jangan lupa saksikan Bulletin UUM Today. Terima kasih.